Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur seperti mana yang kita tahu adalah salah satu perkara yang penting. Perkara yang penting, dan syukur ini dengan sifat syukur itu boleh meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur ni dalam ayat Al-Quran, dia menjadi titik tolak utama ataupun resepi utama dalam pelbagai situasi ataupun pelbagai masalah, ataupun juga boleh mengangkat darjat seseorang hanya kerana seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun syukur tu hendaklah digerakkan dengan tiga keadaan, iaitu syukur yang dirasakan dengan hati, dan syukur yang dilafazkan dengan lisan, dan syukur yang digerakkan dengan amalan. Itulah syukur yang benar-benar yang menjadi pedoman ataupun menjadi kekuatan kepada para anbiya, dua orang beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni on the way ke bulan Ramadan. On the way ke bulan Ramadan. Di kita biasa nak Ramadan ni, kita dengar hadis berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni apabila ditanya oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda solat cukup banyak Nabi solat sehingga bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, afala akuna abdan syakura, aku ni nak jadi hamba yang bersyukur. Syukur menjadi titik tolak kepada baginda jadi kuat ibadat. Kalau kita tengok dalam surah Luqman juga, Luqman yang kita panggil Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Al-Hakim tu maksudnya gelaran. Al-Hakim yang berhikmah, yang sangat bijaksana, yang cerdik. Allah sebut dalam Al-Quran, anishkurli. Antara kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Luqman hikmah, iaitu satu kelebihan boleh menjadi seorang yang cerdik bijaksana adalah kerana kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita tengok dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang kita biasa dengar, Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Biasa dengar ayat ni kan? Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah cerita, Allah pesan kepada, spesifiknya waktu tu adalah kepada umat Islam apabila mereka ni dahulu bermusuh-musuhan kan? Siapa? Golongan Ansar dan Muhajirin. Bukan golongan Aus dan Khazraj. Kemudian daripada dua tempat yang berbeza, golongan Ansar dan Muhajirin disatukan atas dasar akidah. Maka Allah kata atas pesanan i'tisam ataupun pesanan supaya berpegang teguh kepada tali Allah itu, Allah ingatkan. Allah ingatkan kepada Ansar dan Muhajirin. Apa yang Allah ingatkan? Allah ingatkan sesungguhnya kamu dulu kuntum a'da, kamu dulu bermusuh-musuhan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menyatu padukan hati kamu semua. Ingat. Jadi Allah minta supaya apa? Minta supaya bersyukur. Jadi bersyukur ni dia menjadi titik tolak kepada seseorang itu kan, lebih taat, lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan dia menghadirkan rasa syukur dalam diri dia. Syukur. Itu penting syukur ni cukup penting untuk kita sama-sama lihat, sama-sama kita sentiasa mendatangkan rasa syukur dalam diri kita. Moga-moga iman kita bertambah, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, malam ni sepatutnya seingat saya Ustaz Zaki Ustaz Zaki
halal dan haram, berkaitan fiqh lah. Fiqh manhaji, sorry. Kitab fiqh manhaji. Kitab fiqh manhaji. Sepatutnya Ustaz Zaki kitab fiqh manhaji, tapi saya tak pasti mungkin ada kekangan, jadi saya gantilah. Kitab dah habis? Kitab dah habis. Tak apa, nanti tu Haji Asif settle kan. Dia kitab dah habis pula. Tak apa, nanti insya-Allah kita selesaikan lah. Cuma jadi untuk waktu yang terluang ni, saya ajak untuk kita sambung perbincangan semalam lah. Perbincangan semalam tentang tadabbur surah Al-Insan. Tadabbur surah Al-Insan. Baik. Jadi semalam kita juga saya juga ada kongsikan beberapa sabab nuzul surah Al-Insan. Apabila dikumpulkan sabab-sabab nuzul dalam surah Al-Insan, dan saya juga sebutkan semalam, dalam Al-Quran ini ada ayat yang turun disebabkan satu nazilah ataupun satu peristiwa, hadisah, hawadis, beberapa peristiwa. Ada ayat yang turun disebabkan sesuatu peristiwa, teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun teguran kepada para sahabat. Jadi kerana sesuatu peristiwa. Kerana sesuatu peristiwa, maka adanya sabab nuzul. Namun kebanyakan ayat Al-Quran dia bersifat dia tidak ada sabab nuzul. Tak ada sabab nuzul. Jadi tapi dalam surah Al-Insan apabila dikumpulkan, antaranya para ulama dia menakalkan 3 sabab nuzul yang ada dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini dari sudut turutan dia adalah surah yang ke-76, selepas surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan, dan sebelum surah Al-Mursalat. Jadi Al-Quran ini dia ada turutan yang kita panggil turutan tartib, iaitu penyusunan Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran juga ada waktunya, kadang-kadang dia turun dulu, walaupun turutannya tu kadang-kadang kemudian, tapi dia turun dulu, ada juga. Jadi macam mana kalau kita nak gambarkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kan? Surah yang pertama pun kita tahu turun sebagai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq. Sedangkan surah pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Jadi macam mana kita nak gambarkan? Macam mana kita nak gambarkan? Jadi kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan kekuatan ingatan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah menjamin, Allah jaga Al-Quran tu, antara wasilahnya adalah Allah berikan kekuatan ingatan yang sangat hebat bagi para sahabat. Sehingga kan para sahabat ni apabila turun wahyu, maka Nabi pun kata, okey, ayat ni duduk dekat sebelum ayat ni, surah ni duduk sebelum surah ni, ayat ni duduk selepas surah Al-Fatihah. Sehingga kan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu para sahabat dalam fikiran dia tu boleh susun, kan? Walaupun yang ni turun kemudian, yang ni turun dulu, turutannya tu, bayangkan kehebatan yang Allah bagi kepada para sahabat, boleh ingat dan menghafal Al-Quran itu sehinggalah sampai kepada hari ini yang kita boleh baca hari ini. Walaupun dalam keadaan Al-Quran itu turun berlainan waktu dia, ada yang dulu, ada yang kemudian dia susun, ada yang dulu kemudian, tapi kita baca hari ini dengan bacaan yang baik dan bacaan yang sempurna. Kerana apa? Kerana jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah yang ditulis oleh para ulama dan juga sejarah para sahabat, kita tengok sebenarnya usaha-usaha untuk merosakkan Al-Quran sebenarnya ada daripada dulu lagi. Cumanya hari ini kalau kita tengok usaha-usaha nak merosakkan Al-Quran itu, kita tak nampak lah. Maksudnya merosak Al-Quran tu dari sudut cuba nak memanipulasi Al-Quran. Jadi cukup tak jadi. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini dah ada sistem dia, iaitu sistemnya itu diletak di akal-akal manusia, bahkan diberikan ganjaran yang cukup tinggi bagi orang yang menghafal dia. Dia tidak seperti kitab sebelum Al-Quran, di mana kebanyakannya ditulis dan diwarisi lembaran ataupun helaian Alkitab, sehingga kan apabila diwarisi itu kadang-kadang sehingga berlaku penyelewengan.
Akhirnya hari ini tak tahu mana yang betul. Tak tahu mana yang betul. Sebab tu kalau kita kata ada kemungkinan tak Bible tu contohnya ada isi-isi yang betul daripada surah At-Taurah. Ada kemungkinan. Kita boleh cakap ada kemungkinan. Tapi kita tak boleh kata Bible tu sendiri adalah Taurah, tak boleh. Sebab kita tahu bahawasanya Bible itu ada pokok tambah, ada perubahan. Jadi apa yang Bible tu sebut, kalau contoh ada selari dengan apa yang Al-Quran sebut, maka kita kata itulah maklumat yang sebenar. Tapi bukan kerana Bible, tapi kerana Al-Quran telah menyebutnya. Al-Quran telah menyebutnya. Baik, jadi dalam surah Al-Insan, semalam kita cerita, kalau kita boleh bahagikan surah Al-Insan ni banyak cerita tentang kelebihan-kelebihan ataupun nikmat-nikmat di dalam syurga. Bila sebut nikmat ni maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita dapat dalam syurga. Apa yang kita dapat? Kan? Kalau kita pergi kerja, kan? Kalau orang nak bagi kita kerja, kita akan tanya kepada majikan gitu, kalau saya kerja dengan tuan, saya akan dapat apa? Betul tak? Saya akan dapat apa? Jadi, bila kita tahu tu baru kita bersedia untuk kerja. Bersedia untuk kerja. Jadi itulah nikmat-nikmat yang Allah sebut dalam Al-Quran, nikmat-nikmat syurga, dan kita tahu dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang kita boleh gambarkan sekadar kemampuan kita. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang cerita tentang kelebihan ataupun nikmat-nikmat dalam syurga, antaranya surah Al-Insan. Antaranya panjang lagi kalau kita buka surah Al-Waqi'ah pun juga cerita tentang kelebihan ataupun nikmat-nikmat di dalam syurga. Baik. Kalau kita bahagikan surah Al-Insan ni, kita dapat lihat pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia sejak daripada dia tak ada, tidak wujud, manusia itu tidak wujud. Bahkan namanya itu tidak disebut. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu daripada masa yang beredar, sedangkan dia masih belum wujud lagi dan belum menjadi manusia yang disebut-sebut. Ni manusia ada satu ketika hinum minad dahri. Ada satu waktu ni manusia ni tak ada siapa tahu, tak dikenali, melainkan apabila disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang para ulama kata, sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah menurut pengetahuan kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita, kan, waktu pertama kali manusia itu disebut, iaitu ketika Allah bagi tahu malaikat, aku nak ciptakan khalifah. Khalifah itulah manusia. Dan malaikat ni dah tahu tabiat manusia ni. Kerana apa? Kerana malaikat lepas tu bagi tahu manusia ni suka menumpahkan darah dan sebagainya. Maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Aku lebih tahu. Allah ni dia berhak bercakap dengan nada-nada yang kalau manusia cakap, dia bersifat dengan sifat-sifat kesombongan. Kerana Allah layak untuk sombong. Sifat Asmaul Husna yang kita baca, antara sifat Allah adalah Al-Mutakabbir. Maksudnya yang sombong. Jadi yang hanya berhak sombong adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa Allah berhak sombong? Sebab Allah yang maha sempurna. Itu je jawapan dia. Manusia tak berhak sombong. Kerana apa? Manusia penuh dengan kelemahan. Allah berhak sombong kerana Allah maha sempurna. Allah maha sempurna. Kan? Kalau kita baca ayat Al-Quran, Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lagi tahu daripada engkau tak tahu. Kalau kita cakap tu dengan member, sombong kan? Tapi itu adalah kalimah-kalimah kesombongan Allah, kerana ia layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu sifatnya maha sempurna. Kan? Dalam surah Al-Baqarah juga juzuk 3 Allah kata, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak. Allah buat apa yang dia nak. Kita anggap, buat apa nak ni, seakan-akan sombong. Memang kerana kesombongan. Kerana itu layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak layak. Manusia tidak layak untuk sombong, kerana semua yang kita ada pada hari ini, kan, setiap kelipan mata, otot-otot yang menggerakkan mata ini pun bukan kita punya. Bukan kita punya. Kan? Apatah lagi nafas, apalagi setiap titik darah yang sedang bergerak dalam badan kita ni, semuanya adalah
pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dibahagikan surah Al-Insan ni, dia ada tiga bahagian. Bahagian yang pertama cerita tentang penciptaan manusia. Kemudian masuk yang kedua, Allah cerita tentang kelebihan syurga, dan juga sifat-sifat orang beriman. Kemudian akhir sekali Allah cerita tentang tanggungjawab orang beriman supaya kena buat apa. Dan dalam surah Al-Insan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara spesifik tentang kalimah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Dalam surah Al-Insan Allah cerita tentang Al-Quran. Maksudnya apa? Kerana Al-Quran ini adalah panduan bagi umat manusia seluruhnya. Baik. Apabila dikumpulkan dalam surah Al-Insan ini, para ulama menyebutkan ada 3 sebab nuzul. 3 sebab nuzul. Sebab nuzul maksudnya sebab penurunan. Sebab penurunan yang pertama adalah pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkaitan dengan dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi itu ayat surah Al-Insan ayat yang ke-8. Kenapa ayat ni turun? Antaranya diriwayatkan daripada Ibnul Munzir, daripada Ibn Jarir yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki tawanan daripada kaum muslimin. Akan tetapi ayat ini turun berkenaan dengan tawanan-tawanan dari kaum musyrik yang berada di tangan beberapa sahabat. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyuruh mereka untuk memperlakukan para tawanan itu dengan baik. Jadi ini dalil ataupun arahan daripada Allah supaya memperlakukan tawanan dengan cara yang baik. Kerana Allah letak turutan itu kena bagi makan siapa? Yang pertama anak yatim. Yatiman, miskinan. Yang pertama miskinan, orang miskin. Yang kedua yatim, anak yatim. Dan yang ketiga adalah asir. Asir ni maksudnya tawanan perang. Kemudian ayat yang ke-20 yang saya kongsikan semalam, itu salah satu daripada 3. Juga riwayat daripada Ibn Munzir, Ibnul Munzir. Riwayat, saya ulang baliklah. Mungkin ada yang tak ada ataupun mungkin yang terlupa. Kisah semalam yang saya kongsikan, Ibnul Munzir meriwayatkan satu ketika Sayyidina Umar, saya ringkas Sayyidina Umar datang kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar nampak Nabi tengah berehat, tidur ataupun berbaring di atas pelepah tamar. Ni bila Sayyidina Umar nampak, Sayyidina Umar tengok Nabi tengah baring atas pelepah tamar dalam keadaan tu, dan juga memberikan kesan kepada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar menangis seesak-esaknya, sehingga kan Nabi tanya, "Ya Umar, kenapa ni engkau datang lepas tu tiba-tiba menangis?" Maka Sayyidina Umar pun menjawab, "Aku teringat akan Kisra dan kekuasaannya, Hermes dan kekuasaannya, penguasa Habasyah dan kekuasaannya." Maksudnya Sayyidina Umar ni biasa jadi orang ataupun utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan kuasa-kuasa besar, raja-raja yang duduk di dalam istana yang cukup mewah, di atas singgasana yang cukup hebat. Semua ni adalah orang-orang hebat dekat muka bumi. Dan Sayyidina Umar nampak. Maka Sayyidina Umar kata, "Aku nampak semua orang ni hebat-hebat ni. Sedangkan engkau ni utusan Allah, kekasih Allah, pesuruh Allah. Kan? Maka engkau ni hanya tidur atas pelepah tamar, pelepah kurma." Menyebabkan Sayyidina Umar menangis. Maka Nabi pun kata apa? Nabi kata, "Tidakkah engkau rela jika mereka mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat?" Nabi kata, "Engkau ni Umar, seakan-akan engkau lupa bahawasanya nikmat syurga tu jauh lebih banyak, jauh lagi hebat, kan? Jauh lagi gah daripada apa yang kau lihat dekat muka bumi ni." Jadi tanya kat Sayyidina Umar, "Tidakkah engkau rela yang dia orang dapat tu dunia, yang kita dapat ni adalah akhirat?" Maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Insan tadi, ayat yang ke-20. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
Dan apabila kamu melihat di sana, wa iza ra'aita samma ra'aita. Kalau engkau lihat apa yang berada di syurga, nescaya engkau akan lihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kita ni akal manusia ni, apabila kita tengok sesuatu perkara yang hebat, kita dah lupa dah yang kecil-kecil. Tu cara kita fikir. Cara kita fikir memang macam tu. Kalau kita nampak dah satu benda yang cukup hebat, dah tak nampak dah benda-benda kecil. Jadi Nabi kata, ayat Allah ni kata, ketika kamu melihat nikmat-nikmat syurga, kamu dah tak pandang dah, kan? Tak pandang dah benda-benda ataupun kita panggil benda yang kita rasa hebat ataupun gah di muka bumi. Kan? Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia, kan, dipilih seorang manusia tu orang yang paling berat diuji, kan? Satu hadis, orang paling berat diuji, maksudnya susahlah, paling susah, paling banyak bala, wallahu alam lah siapa, kan, mungkin dia banyak penyakit, kan, hidup sekangkang kera, paling susah. Orang yang paling susah tu, dalam hadis tu Nabi kata, diambil orang yang paling hebat, musibah balanya, ambil letak dekat syurga sekejap, keluarkan. Allah pun tanya, adakah engkau pernah merasa kesengsaraan di dunia? Kan, lelaki dia jawab, tak pernah, sedikit pun aku tak pernah rasa. Kan, sedikit pun aku tak pernah rasa. Maksudnya apa? Maksudnya kerana telah duduk dalam syurga sekejap, sehingga lupa keperitan-keperitan, walaupun dia ni orang yang paling banyak musibah ketika hidup di dunia. Kan, dia ambil pula orang yang paling senang, orang yang paling mungkin banyak duit, sihat, kan, pengaruh pula banyak, jadi raja, wallahualam lah. Tapi orang yang paling senang, paling tak diuji oleh Allah, orang yang paling senang, dia ambil di muka bumi, duduk dalam neraka sekejap duduk dalam neraka, keluarkan. Tanya pula kepada seorang hamba ni, Allah tanya, adakah engkau pernah merasakan sedikit kesenangan di muka bumi? Di dunia ni pernah rasa senang tak? Lelaki ni jawab, tak pernah ya Allah, semuanya susah. Semuanya susah. Kerana apa? Kerana lupa terus. Kerana sifat manusia tu memang macam tu. Jadi kita ni kalau setakat nak melaksanakan ibadah, kita kena sabar, kan? Kita kena melawan nafsu, tu susahlah tu. Melawan nafsu, kan? Nabi kata, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil mahasin, kan? Syurga itu dihiasi dengan benda-benda yang kita benci, benda tak suka, bil makarih, kan? Benda-benda tak suka, kan? Kena sabar, kena, kan? Lagi kalau dalam urusan dakwah, contohnya orang tolak, kita tegur orang tak terima, kan? Contohnya, kan, bukan tak terima, dia pulau pula difitnah pula, mana tahu contoh, kan, di pulau pula difitnah pula, kan. Kita cakap benda baik, orang sebabkan hasad dengki, dia tafsir macam-macam, dia sebar lagi cerita, kan, kita tak tahu. Jadi buat benda baik kalau benda tu susah, itulah sifat yang yang Nabi kata, huffatil jannatu bil makarih. Kerana sifat untuk mendapatkan syurga itu adalah benda-benda yang kita tak suka. Wa huffatin naru bil mahasin. Tapi kalau neraka ni dia memang dihiasi, diliputi oleh benda-benda yang seronok, benda-benda kita tak suka. Kan, mengumpat orang, seronok mengumpat orang ni, kan, seronok, rasa diri kita rasa sempurna kalau mengumpat orang tu, kan. Kutuk orang, contohnya, kan, ambil duit orang, kan. Baru-baru ni kecurian dekat Kek Mall, kan, minggu lepas kecurian dekat Kek Mall. Tuan-tuan tahu tak? Tahu, kan? Haji Judi tahu? Ada kecurian kedai emas dekat Kek Mall. Kedai emas tu. Kan? Laknat Allah kepada orang yang curi emas ni. Jadi tak apalah yang saya tahu, yang penting tak adalah orang cedera ke apa tu, biarlah pihak berkuasa buat kerja. Tapi nak ceritanya memang seronok. Kan? Orang yang mencuri, kena mencuri ni seronok. Sebab apa? Kerana sifat neraka tu memang benda-benda yang nafsu suka, kan? Hari ni pula tengok nak akses benda-benda yang bersifat maksiat, cukup senang.
Cukup senang. Tuan-tuan perempuan, saya tak pasti tuan-tuan perempuan sedar atau tak, hari ni anak-anak muda kita, kalau kita betul-betul sembang kan, betul-betul sembang dengan dia orang ni, ya Allah, macam-macam benda yang dia orang buat. Kan? Sangat menyedihkan, kan? Kadang-kadang dalam circle-circle kita ataupun kenalan-kenalan kita sangat menyedihkan, kan? Tuan-tuan kalau dengar tadi apa Al-Fadil Ustaz Ismi kuliah Tazkirah Jumaat, kan, hari ni orang buat maksiat memang tak segan silu. Tak segan silu, kan? Mengakui diri itu pernah berzina tanpa segan silu. Hari ni anak-anak kita, kan? Dan macam-macam lagi lah, macam-macam lagi, kan? Jadi kita hari ni kita kena bergerak secara apa? Bergerak secara kolektif. Tak boleh je kita nak buat kerja hari ni, buat kerja dakwah tu hanya ikut keluarga kita je, kan? Segala apa yang kita mampu kita buat, kan? Kalau kita tak mampu, kita bagi duit pada pusat-pusat dakwah, NGO dakwah. Kita nak berdakwah tak kerti, contoh kan, tak kerti, kan? Cakap kan salah faham, kita pula rasa tak sempurna, kan? Kita bagilah sumbangan. Sebab kadang-kadang masalah NGO dakwah ni, kadang-kadang kengkangan mereka tu adalah duit. Kemahiran ada. Itu je lah usaha, kan? Tapi kalau circle kita tu, kita kena bagi tahu. Kena tengok, kan? Hari ni mak bapak hari ni, disebab mak bapak hari ni senang bagi anak, macam mana nak kawal anak, senang dia bagi iPad, bagi handset, senang. Kadang-kadang tanpa kawalan. Hari ni YouTube pun tak selamat. YouTube, walaupun YouTube Kids, dia ada jenis YouTube Kids untuk budak je, itu pun tak selamat. Kartun-kartun ada unsur-unsur LGBT, bercium perempuan-perempuan, laki-laki dalam YouTube, kan? Tak tahulah hidup kita kan. Hidup akhir zaman macam inilah, tuan-tuan. Jadi kita ni apabila dengar tanda-tanda akhir zaman tu, kita kena ada risau dan kita kena ada usaha supaya biar jadi lambat. Faham tak usaha biar jadi lambat? Maksudnya usaha supaya, sebab tanda-tanda kiamat ni semua berbentuk kemungkaran dan menjadi tanggungjawab kita untuk cegah kemungkaran tu. Sebahagian orang tak tahu dia ada mazhab apa, dia dengar je tanda-tanda kiamat ini, Nabi kata ada 15, antaranya tanda-tanda kiamat adalah banyaknya berzina. Dia pun kata orang berzina, yalah akhir zaman, tak ada buat apa. Tak ada buat apa, kan? Dia berserah je, nak buat macam mana akhir zaman. Bukan tu cara dia, kan? Kerana Nabi SAW juga, ketika Nabi SAW apabila ditanya tentang hari kiamat, Nabi menunjukkan isyarat 2 jari, menandakan dekat. Kerana Nabi pun tak tahu hari kiamat, dan Nabi rasa cukup dekat. Kan? Belum kira zaman Abbasiyah, zaman Abbasiyah yang ketika tu diserang dengan tentera Tatar. Ketika mana Abbasiyah diserang dengan tentera Tatar, dia kata apa? Wah, ni tentera Tatar ni tentera yang bengis, tentera bengis ni. Tentera ni adalah tentera ni sebenarnya Ya'juj Ma'juj. Waktu tu dia tafsirkan tentera yang serang kerajaan Abbasiyah kata tu adalah Ya'juj Ma'juj. Waktu tu 1000 tahun lebih dulu, kan? Maksudnya apa? Maksudnya dalam ketidaktahuan kita tentang bilanya kiamat itu, apabila Allah ataupun Nabi cerita tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat itu adalah kita kena usaha untuk cegah. Kita kena usaha untuk cegah dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita. Kena macam tu. Bukannya apa? Bukannya akidah-akidah yang pelik-pelik, akidah Jabariyah ke Qadariyah yang memang dia berserah je, tak ikutlah apa nak jadi jadilah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey? Baik. Panjang ni, jauh. Okey, jadi nak ceritanya balik kepada sabab nuzul tadi. Sabab nuzul surah Al-Insan ayat yang ke-20 adalah apabila Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat Nabi ni berbaring di atas pelepah tamar, dan Sayyidina Umar cukup sedih sehingga kan Nabi kata kepada Sayyidina Umar, apa yang ada dekat dunia ni bersifat sementara, dunia yang sementara, sedangkan apa yang kita dapat akhirat tu jauh lebih hebat dan bersifat kekal,
Allah lalu menurunkan ayat. Ayat tadilah yang saya baca tadi, ayat yang ke-20. Kemudian ayat yang ke-24, ayat yang ke-24, ayat yang ke-24 ayat apa? Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Ini ayat dia. Ayat yang ke-24. Jadi sebab nuzulnya apa? Sebab nuzulnya diriwayatkan daripada Abdul Razak, Ibn Jarir dan Ibnul Munzir daripada Qatadah yang berkata, dikatakan pada suatu ketika Abu Jahal. Abu Jahal ni satu hari dia cakap apa? Dia kata, kalau aku jumpa Muhammad tengah solat. Dia kata, Abu Jahal lah. Abu Jahal ni kata, kalau aku jumpa Muhammad ni tengah solat, aku akan pijak-pijak kepala dia. Kan? Jadi bila Abu Jahal cakap macam tu, maka Allah turunkan ayat ni. Allah turunkan ayat, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan jangan engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jadi itulah tiga sebab nuzul yang Allah Subhanahu yang dikumpulkan oleh para ulama daripada surah Al-Insan, daripada surah Al-Insan. Baik. Kemudian tiga bahagian tadi semalam kita masuk last yang saya ingat semalam kita sampai tadabbur sampai ayat yang ke-18, iaitu ainan fiha tusamma salsabila. Di syurga ini ada satu mata air yang diberi nama sebagai salsabila. Siapa nak letak nama anak nama salsabila pun sedap juga. Salsabila. Jangan letak nama anak Anzalna. Sebab kita ada artis orang nama Anzalna. Jadi saya tak tahulah apa nama penuh dia. Tapi Anzalna ni maksudnya kami turunkan. Kami turunkan. Tak tahu turunkan apa. Kalau dia kata boleh surah Al-Qad, inna anzalnahu fi lailatul qad. Kan ayat Quran tu Ustaz. Tak boleh. Jangan kita ambil semua perkataan nama je perkataan Al-Quran kita betul ambil. Kena tengok kesesuaian juga. Kesesuaian. Jadi ni tak ada masalah lah kalau nak bagi nama anak Salsabila. Sedap. Salsabila. Antara salah satu nama mata air di syurga. Semalam salah satu legak nama mata air di syurga adalah namanya Kafura. Kafura. Kafura ni mata air yang Allah kata yufajjirunaha tafjira. Mata air yang anak sungai yang Allah kata engkau boleh alirkan semahumu. Penghuni syurga, orang yang duduk dalam syurga, Allah kata nak alirkan sampai depan rumah pun boleh. Wallahu alam, cara dia wallahu alam. Kan? Kita pun tak tahu. Tapi Allah kata semahunya. Semahunya. Maknanya dengan tenaga ataupun dengan apa? Dengan cita-cita je, dengan kita cakap je. Kan? Dengan kita cakap je. Terus anak sungai itu lalu depan rumah kita di syurga. Kemudian Allah kata dalam ayat yang ke-19, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan lelaki yang kekal mudanya. Apabila engkau memerhatikan mereka, nescaya engkau menyangka mereka mutiara yang bertaburan. Ni pelayan ataupun kita panggil bidadara syurga. Kerana kita di syurga ni adalah orang penting, VIP. Ataupun VVIP, tak kisahlah. Kan? Macam di dunia ni juga, kalau raja tu dia ada pelayan dia. Apa yang dia nak, pelayan tu akan buatkan. Kan? Hari ni pula bukan dekat istana je. Hari ni dekat kedai restoran pun ada. Pasal tak? Ada satu viral, tak tahulah kat kedai mana. Makan makanan Arab, dia potongkan. Dia potongkan apa semua. Rasa special. Ramai orang nak pergi. Bayar mahal-mahal. Sebab apa? Manusia dia suka kalau diri dia tu rasa special ataupun rasa istimewa. Jadi kita sambung sikit lagi insya-Allah. Tadabbur surah Al-Insan lepas azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi dalam ayat yang ke-19 Allah kata ada pelayan-pelayan bidadara di dalam syurga yang tugasnya adalah melayan penghuni-penghuni syurga, penghuni-penghuni syurga. Ayat wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun juga ada dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni adalah antara surah yang banyak kelebihan, banyak kelebihan dia. Ada orang juga kata untuk apa? Untuk murah rezeki baca surah Al-Waqi'ah selalu. Kan. Mungkin pengalaman dia lah, mungkin pengalaman dia. Tapi kalau kita boleh cakap ayat Al-Quran semuanya memurahkan rezeki. Kerana Allah kata nak murahkan rezeki kita adalah dengan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi padanya jalan keluar dan Allah akan rezekikan dia daripada sumber-sumber yang dia tak sangka. Jadi untuk murah rezeki kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Waqi'ah Allah sebut juga ayat wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dalam surah Al-Insan juga Allah kata wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bi akwabi wa bi akwab. Akwab semalam kita cerita akwab ni maksudnya piala-piala minuman. Akwab ni kub, kub. Akwab ni jamak ataupun plural kepada kub. Kaf waw ba maksudnya gelas. Tapi kita panggil piala lah. Kita panggil semalam kita cerita World Cup kan. Orang kata World Cup, piala dunia. Ka'sul alam, panggil ka'su piala. Jadi World Cup, cup, cup tu sebenarnya bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab kub. Tapi bahasa Inggeris dia jadi cup. Maksudnya itulah
cawan ataupun piala. Banyak sebenarnya bahasa Inggeris ni yang asal dia sebenarnya adalah daripada bahasa Arab. Kerana dari sudut umur bahasa tu, bahasa Arab lagi lama, lagi banyak melalui evolusi agama, evolusi dunia, menentasi pelbagai tamadun bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dia lagi lama daripada bahasa Inggeris. Jadi secara logiknya, kalau bahasa Arab lagi lama, maka apa-apa yang daripada bahasa Inggeris maksudnya dia asal daripada bahasa Arab. Kalau kita lagi barulah, bahasa kita baru, kan? Kemudian jadi sebab tu kita mungkin banyak bahasa pinjaman daripada bahasa Inggeris dan daripada bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya Jamal ni apa Jamal? Jujuri Jamal. Jujuri bawa balik Qatar. Jamal ni unta. Gamal, bagi gamal. Nanti kalau pergi umrah jaga gamal. Unta. Bahasa Inggeris, unta bahasa Inggeris apa? Camel. Camel. Jadi bahasa Arab gamal. Dia asal camel tu ambil daripada bahasa Arab, gamal. Contoh lain, syurga. Syurga bahasa Arab panggil jannah, syurga. Bahasa Inggeris syurga apa? Syurga bahasa Inggeris dia ada dua, ada heaven, ada paradise, kan? Dua-dua tu bahasa Inggeris lah. Tapi saya nak panggil tu paradise tu. Syurga yang paling tinggi, yang kita tahu syurga paling tinggi apa? Firdaus, Jannatul Firdaus. Firdaus jamak dia Faradis. Faradis. Bahasa Inggeris paradise tu ambil daripada bahasa Arab, Faradis. Banyak lagi. Dah habis jadi kelas bahasa Arab juga malam ni kan. Jadi nak ceritanya biakwab ataupun kub yang kita bahasa Arab, bahasa Inggeris pinjam, maksudnya adalah piala-piala minuman ataupun gelas. Di mana diberikan layanan daripada wildan ataupun pelayan-pelayan lelaki ataupun bidadara yang melayan penghuni-penghuni syurga dengan minuman-minuman daripada syurga. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tak pening dan tidak memabukkan. Sifat air dalam syurga tu tidak memeningkan dan tidak memabukkan. Kerana dalam syurga juga ada sungai arak, ada juga madu. Airnya tu tidak memeningkan, tak pening, tak bawa penyakit, sedap, sangat sedap dan sangat menyegarkan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Buah yang dipilih, kan? Burung-burung yang diingini, kan? Sebab tu ambil daripada wa lahmi tayrin mimma yashtahun tu. Kalau tuan-tuan biasa dengar almarhum Datuk Ismail Kamus punya kuliah, kata kita nak kat syurga tu kita tengok burung, cantiknya burung, tiba-tiba dalam hati terdetik, kalau burung ni cantik, daging ni mesti lagi sedap. Terdetik, datang terus, datang terus, kan? Daging burung yang kita minat, yang kita nampak cantik tu depan mata, kita boleh jamah terus, kan? Walahmi tayrim mimma yashtahun. Daging burung-burung yang berkicauan yang kita nampak, yang kita mahukan. Itu dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Insan ini Allah kata wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan dikelilingi oleh bidadara-bidadara di syurga yang melayani tuannya. Kemudian aliyahum, kemudian ayat selepasnya wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kemudian last insya-Allah Allah kata aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan apabila engkau perhatikan di sana, di dalam syurga itu, kan, mereka berpakaian sutera hijau yang halus dan tebal, serta memakai gelang tangan yang diperbuat daripada perak, dan Tuhan memberikan mereka minuman yang bersih. Minuman yang bersih, syaraban tahura, bersih lagi suci. Boleh pakai sutera orang lelaki, boleh pakai
sutera di syurga. Tak ada dah hukum waktu tu haram, tak ada dah. Tapi dekat dunia haram. Waktu tu bolehlah pakai gelang, apatah lagi gelang daripada perak dah boleh pakai dah. Kat dunia tak boleh. Kat dunia tak boleh pakai barangan kemas ataupun perak. Perak boleh lah, tapi bukan gelang. Gelang tak boleh. Gelang. Apa lagi? Perak tak boleh. Perak tak boleh. Apa yang boleh? Saya lupa dah nama itu. Jadi gelang tak boleh. Sebab tu dalam perbincangan ulama dalam memakai jam pun ada perbahasan dia. Ada perbahasan dia. Anak-anak muda hari ni suka pakai gelang. Suka pakai gelang, suka pakai rantai dan berbangga memakainya. Yang tu kena tegur. Kena tegur. Kalau kita nampak tegur. Kawan-kawan kalau ada tegur. Itu tak boleh. Baik. Kemudian Allah kata semua nikmat-nikmat syurga tu Allah kata inna haza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Segala pemberian ini ialah ganjaran untuk kamu dan segala usaha kamu di dunia dahulu disyukuri. Kerana balasan orang-orang yang beriman. Jadi untuk akhirnya dalam surah Al-Insan ni saya mengajak tuan-tuan puan-puan semua sama-sama nanti boleh buka surah Al-Insan, tadabbur, baca terjemahan dan kalau boleh buka lah tafsir. Buka tafsir. Hari ni banyak tafsir dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu meningkatkan kefahaman kita dalam membaca ayat Al-Quran. Kerana surah Al-Insan adalah antara surah yang selalu dibaca oleh imam, terutama pada hari Jumaat, selain daripada surah As-Sajadah. Jadi moga-moga memberi manfaat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam kalangan penghuni syurga. Moga-moga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyaknya amalan kita dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kita terampun. Dan doa juga kita dapat berjumpa dengan Ramadan dan kita pastikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang cukup baik untuk kita fokuskan amalan-amalan kita insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.